Assalamualaikum, selamat pagi murid-murid. Hari ini PDPR matematik kita adalah secara offline. Okey, masih dalam tajuk masa. Okey, cikgu terus gabungkan seperti semalam tambah dan tolak masa. Hari ini melibatkan unit tahun dan bulan, dekad dan tahun, abad dan dekad dan juga abad dan tahun. Okey, semuanya dalam bentuk pecahan. Okey, sebelum tu kita bincangkan satu soalan. Okey, seperti mana yang murid-murid, salah seorang daripada murid kelas kita, dia ada tanya cikgu bagaimana selesaikan soalan ini. Jadi cikgu bincangkan di sini. Okey, bersedia dengan buku Fargos masing-masing muka surat 62, soalan yang ke-12. Okey, ini soalannya. 1.3 hari tambah 0.25 hari tolak 0.75 hari bersamaan dengan berapa jam? Okey, tambah dan tolak dalam hari, kemudian kita kena tukar semula kepada jam. Okey, dekat sini kita tambah dulu. Okey, cikgu mula dari sini. Okey, murid kena pandai menggunakan ruang kecil yang disediakan dalam buku Fargos tu. Kena gunakan tulisan yang agak kecil lah dan cari ruang. Okey, jadi 1.3 tambah dengan 0.25. Okey, tambah dulu. Okey, turunkan 5. Okey, sebelum tu di sini tak ada papan nombor kan, tak ada digit, jadi kita tulis sifar. Okey, jadi sifar tambah 5 sama dengan 5. Okey, 3 tambah 2 sama dengan 5. 1 tambah sifar sama dengan 1. Jadi tulis perpuluhan. Okey, bawa ke sebelah ataupun sambung di bawah pun boleh kalau ada ruang. 1.55 tolak dengan 0.75 hari. Okey, kita tolak. 5 tolak 5 sama dengan sifar. Okey, 5 tolak 7 tak boleh, kena pinjam dari sebelah ni. Okey, 1 tolak 1 akan jadi sifar. Kita beri 10 kepada 5, dia akan jadi 15. 15 tolak 7 sama dengan 8. Okey, sifar dot sifar, sifar, tulis titik perpuluhan. Okey, ini adalah dalam hari. Okey, sekarang jawapan nak dalam jam, kita kena tukar hari ni kepada jam. Okey, ingat balik ni. Okey, tulis di mana-mana. Okey, cikgu pernah ingatkan murid untuk tulis juga ini sebelum ni. Di mana-mana ruang kosong dalam buku Fargos tu boleh rujuk balik. Okey, satu hari bersamaan dengan 24 jam. Jadi macam mana nak tukar hari kepada jam? Kita kena darab dengan 24. Okey, sama dekat sini. 0.8 ni. Okey, cikgu tulis 0.8 saja. Sifar di belakang cikgu buang. Okey, darab dengan 24. Okey, nanti sama dengan berapa? Okey, kita buat dalam bentuk lazim. Okey, bentuk tangga. Okey, murid boleh buat bentuk ini ataupun bentuk letis. Okey, 0.8 darab 24. Okey, kita mulakan dengan 4 dulu. 8 darab 4 dulu. 8 darab 4 adalah 32. Okey, 8 darab 4 adalah 32. Jadi kita tulis 2 dulu sini. Okey, 3 naikkan atas sifar. Okey. Okey, kemudian 0 darab 4 adalah 0 tambah dengan 3, dia akan jadi 3. Okey, dah selesai darab dengan 4. Sekarang untuk bawah ni kita darab dengan 2. 8 darab 2 adalah 16. Okey, 1 boleh tulis kat tepi ni, takut murid nanti keliru untuk 1 ni. Okey. Kemudian sifar darab 2 adalah sifar tambah dengan 1 sama dengan 1. Okey, sekarang kita tambahkan dia. Ni jadi 2. 3 tambah 6 adalah 9. Kemudian turunkan 1. Okey, di mana titik perpuluhan dia? Okey, 1 tempat perpuluhan jadi 1 tempat perpuluhan juga. Jadi di sini. Okey, jawapannya adalah 19.2 jam. Okey, seterusnya kita ke tajuk kita hari ini.
tambah dan tolak masa melibatkan tahun dan bulan, iaitu dalam bentuk pecahan. Okey, cikgu terus gunakan contoh dari buku Fargus, muka surat 63, soalan 5. Okey, sambil murid dengar penerangan cikgu, sambil tu murid-murid terus buat juga. Okey, ini soalan dia. 1/1/2 tahun tambah 1/4 tahun tolak 5/6 tahun. Jawapan dalam bulan. Okey, jawapan dalam bulan. Okey, untuk yang ini kita boleh buat sekaligus. Okey, murid boleh tulis dulu, tulis semula di bawah. Okey, seperti yang kita dah bincangkan semalam, sebelum kita nak tambah atau tolak pecahan, kita kena samakan penyebut. Okey, penyebut di sini adalah 2, 4 dan 6. Okey, penyebut yang sama adalah 12. Okey, maksudnya 12 tu ada dalam sifir 2, 4 dan 6. Okey, cikgu gariskan terus kat bawah ni. Okey, ikut cikgu. Okey, tambah. Okey, tanda per, tolak, tanda per. Okey, jadi kita gunakan semua penyebut 12. Okey, jadi ini. Okey, 2 darab apa dapat jadi 12? 2 darab dengan 6. Jadi sini adalah 6. 1 darab 6 juga. Okey, yang untuk 4 pula, 4 darab 3 sama dengan 12. Okey, atas dia pengangkar pun darab dengan 3. Okey, untuk yang 6 pula, 6 darab dengan 2 jadi 12. Jadi 5 darab dengan 2. Okey, jadi kita tulis semula. Okey, 1. Okey, 1 darab 6 adalah 6. Okey, 1 darab 3 adalah 3. 5 darab 2 adalah 10. Okey, cikgu lupa tu tanda sama dengan. Okey, jadi murid boleh selesaikan sekarang. 1, 6/3 tambah 3/12 tolak dengan 10/12. Okey, di sini bila kita tengok 6 tambah 3, 9. Dia akan jadi 19/12. Jadi agak mustahil 9 tu nak tolak 10. Memang tak boleh. Jadi kalau tak boleh, kita selesaikan yang ini dululah. Okey, yang ini akan jadi 19/12. Okey, tolak dengan 10/12. Okey, sebab 16/12 tambah dengan 3/12 ada 19/12. Okey, cikgu dah ajar semalam. Bila kita nak besarkan dia punya penyebut di sini, kita kena tambah dengan 12. Bila ada tambah dengan 12, yang nombor bulat ni kena tolak 1. Okey, macam ni. Okey, ini tambah dengan 12. Ini tolak dengan 1. Okey, kelas. Cikgu sambung di sini ya, sebab ruang tak cukup. Cuba buat di sini. Okey, yang barunya dia akan jadi 9 tambah 12 sama dengan 21/12. Tolak 10/12. Okey, 21 tolak 10 adalah 11. Okey, jadi penyebutnya adalah 12. Okey, ini masih dalam tahun. Okey, yang ini kita kena tukarkan dia menjadi bulan. Macam mana tukar kepada bulan? Okey, ingat ni tahun kepada bulan kena darab dengan 12. Okey, kelas, ruang tak cukup jadi cikgu buat di sini ya. Okey, cikgu gariskan dulu di sini. Okey, cikgu sambung di sini. Jadi 11 ni per 12 ni kita kena darab dengan 12 bulan. Okey, senang saja. Jadi 12 dengan ni dah boleh masuk 1, 1. Jadi jawapannya adalah 11 bulan. Okey, ini jawapan akhirnya. Okey, bergantung dengan ruang yang murid ada nanti. Kalau dia cukup untuk sambung ke tepi ataupun ke bawah, sambung ke bawah. Okey, ini jawapannya 11 bulan. Okey, seterusnya kita akan tambah masa dan tolak masa melibatkan unit dekad dan tahun, masih dalam bentuk pecahan. Okey, rujuk buku Fargus masih lagi muka surat 63. Sekarang soalan yang ke-12. 1/2 dekad tambah 1/5 dekad tolak 7/10 dekad. Okey, kita salin semula di bawah. Semua unitnya adalah dekad dan jawapan akhir mesti dalam tahun. Jadi nanti dekad tu kena tukar kepada tahun.
Okey, cikgu buat macam ni untuk jimatkan ruang. Jadi cikgu akan sambung di tepi ni. Okey, kita lihat di sana dia punya penyebut adalah 2, 5, 10. Jadi penyebut yang sama kita boleh gunakan adalah 10. Okey, 10, 10, 10. Okey, maksudnya dekat sini kita kena cari dia punya pengangka pula. Okey, jadi maksudnya 2 darab dengan 5 akan jadi 10. Okey, jadi pengangka pun mesti darab dengan 5. Okey, yang ni pula 5 darab dengan 2, pengangkanya 1 mesti darab dengan 2 juga. Okey, yang ni tak perlu, 7 per 10 tidak perlu ditukar sebab penyebut dia sudah 7. Okey, kita tulis penyebut dia. Okey, nombor bulat dulu sini 1. 1 darab 5 adalah 5. Okey, 1 darab 2 adalah 2. Jadi di sini tadi adalah 7. Jadi sekarang dia jadi 1, 5 per 10 tambah 2 per 10 tolak 7 per 10. Okey, jadi kita tambah dulu. 5 tambah 2 adalah 7. Jadi dia akan jadi 1, 7 per 10. Kemudian tolak dengan 7 per 10. Dia akan jadi... Okey, dia akan jadi... sifar kan, tengok di sini 5 tambah 2 7, 7 sama dengan sifar. Jadi dia akan jadi 1 sifar per 10. Okey. Okey, bagaimana sifar ni kita kena tukarkan dia. Kita tak nak sifar. Jadi berbeza dengan yang tadi tu kita kena tambah dengan akibat kita nak sama macam yang tadi, kita kena tambahkan dia dengan 10. Tambah 10, bila sini dah tambah 10, sini kena tolak 1. Nombor bulat dia tolak 1. Jadi 1 tolak 1, sifar tak ada lagi 10. Sifar tambah 10 jadi 10. Sebab tu dia jadi 10 per 10. Ataupun 1. Iaitu 1 dekad. Sekarang kita nak tukar 1 dekad ni kepada tahun. Okey, macam mana tukar dekad kepada tahun? Dekad kepada tahun kita kena darab dengan 10. Ingat lagi tak apa dalam taman? Darab 10. Jadi 1 darab dengan 10 sama dengan 10 tahun. Okey, ini jawapan akhir dia 10 tahun. Okey, tu di sini 10. Seterusnya, kita ke bahagian tambah dan tolak masa melibatkan unit abad dan dekad. Okey, masih lagi dalam bentuk pecahan. Okey, sekarang buku Fargos muka surat 64, soalan 6. Okey, ini soalan 6. 1/1/5 abad tolak 4/5 abad tambah 1/2 abad. Jawapan mestilah dalam dekad. Okey, kita salin semula dulu di bawah. Okey, kalau murid-murid dah siap salin seperti ini, tengok, okey, dia punya penyebut di sini adalah 552. Okey, apa penyebut yang sama? Yang ada dalam sifir 2 dan 5, yang nilai paling kecil adalah 10. Jadi kita boleh gunakan penyebut 10. Okey, tulis dulu 10 bawah ni, 10, 10, 10. Okey, sekarang kita nak tentukan dia punya penyebut pula. Okey, jadi 5 ni darab dengan 2. Jadi pengangkanya 1 pun darab dengan 2. Okey, yang ni pun 5 darab 2, pengangka 4 darab dengan 2. Yang 1/2 pula, 2 ni darab dengan 5 untuk jadikan 10. Okey, jadi pengangka dia 1 darab dengan 5. Okey, kemudian kita tulis balik semula di sini penyebutnya. Okey, jangan lupa nombor bulat dia ada 1. Okey, 1 darab 2 adalah 2. 4 darab 2 sama dengan 8. 1 darab 5 sama dengan 5. Okey, di sini kita tengok. 2 mana boleh tolak 8 tambah dengan 5? Tak boleh, sebab 2 ni kecil daripada 8. Jadi kita kena besarkan dia punya pengangka. Bagaimana nak besarkan pengangka dia? Kita kena tambah seperti yang kita buat tadi. Tambah dengan penyebut dia. Tambah 10. Bila sini sudah ditambah dengan penyebutnya, sini kena tolak 1. Okey, kita tulis semula di bawah ini. 1 darab 1 dah jadi sifar, jadi tak perlu tulis. 2 tambah 10 jadi 12. 12 per 10. Jadi tulis semula 8 per 10 tambah 5 per 10. Jadi di sini 12 tolak 8 tambah dengan 5. Okey, 12 tolak 8 sama dengan 4. 4 tambah 5 sama dengan 9. Okey, jawapannya adalah 9 per 10 abad.
Abad. Okey, abad. Sekarang kita nak tukarkan dia kepada dekad. Okey, apa dalam taman? Maksudnya, abad nak tukar kepada dekad, kita kena darab dengan 10. Jadi, 9 per 10 darab dengan 10. Okey, boleh masukkan terus tak? Boleh. Sebab sini 10, sebelah tu pun 10. 1, 10 masuk. Okey, jadi tinggal 1. 9 darab 1 sama dengan 9. Jadi jawapannya adalah 9 dekad. Okey, ni jawapan dia. 9 dekad. Okey, kita ke bahagian slide yang terakhir. Tambah dan tolak masa melibatkan abad dan tahun. Iaitu masih dalam bentuk pecahan. Okey, buku Fargus masih lagi dalam muka surat 64. Soalan yang terakhir, soalan ke-12. Okey, 1/1/5 abad tambah 3/10 abad tolak 1/2 abad. Bersamaan dengan berapa tahun? Maksudnya nanti abad tu kena tukar kepada tahun. Okey, kita salin dulu semula di bawah. Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah 5, 10, 2. Jadi kita boleh ambil penyebut 10. Okey, seperti yang soalan tadi juga. 10, 10, 10. Okey, kita nak tentukan penyebut dia, pengangka dia pula. Jadi ini 5 darab dengan 2. Jadi pengangkanya 1 mesti darab dengan 2 juga. Okey, 3/10 tak perlu sebab penyebut dia sudah 10. Kemudian 1/2. Okey, 2 darab dengan 5 sama dengan 10. Jadi 1 pun darab dengan 5. Okey, kita tulis semula di sini. Jangan lupa nombor bulat dia 1. 1 darab 2 adalah 2. Okey, ini 3. 1 darab 5 adalah 5. Okey, tulis semula. Maksudnya sini 2 tambah 3 tolak 5. 2 tambah 3 tolak 5 sama dengan sifar. Kan? Sifar. Okey. Okey, jadi tulis semula di bawah ini 1 sifar per 10. Sama seperti soalan tadi kelas. Okey, 1 sifar per 10 abad. Okey, kita tak nak sifar. Okey, ingat balik macam mana nak tukar dia menjadi nombor lain. Jadi kita kena tambah dengan penyebutnya iaitu 10. Nombor bulat kena tolak dengan 1. Jadi tulis semula jawapannya. Dia akan jadi 1 10 per 10. Maaf, bukan 1 10 per 10. 10 per 10. Okey, 10 per 10 abad. Okey, ingat 10 per 10 tadi bersamaan dengan 1. Okey, sekarang 1. Okey, cikgu sambung sini saja. 1 abad. Bagaimana nak tukar abad kepada tahun? Okey, apa dalam taman? Kan hari tu darab 10 darab 10. Maksudnya kena darab dengan 100. Darab 100. Okey, jadi 1 darab dengan 100 abad sama dengan 100 tahun sama dengan 100 tahun. Okey, ini jawapan akhirnya 100 tahun. Okey, cikgu harap murid faham dengan penerangan cikgu yang cikgu cuba nak ringkaskan walaupun mengambil masa yang lama. Gunakan video penerangan ini sebagai panduan murid-murid membuat latihan di dalam buku Fargus. Okey, tak faham rujuk semula, Okey, untuk minggu ini sehingga hujung minggu ini tolong siapkan tugasan dalam buku Fargus muka surat 63 dan 64. Okey, semuanya telah cikgu tunjukkan di dalam video ini. Tidak faham, cikgu harap murid rujuk semula video ini. Okey, itu saja dari cikgu. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye.